Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين أما بعد. Ikhwatu fiddin, ikhwatul iman, a'azakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita sambung pengajian kita ini tentang fahaman Syiah ini. Kita rasanya sampai pada muka suratnya keempat, iaitu pendapat tentang sumber ajaran Syiah dari ajaran Parsi. Yang ni ikhwatul iman, kita cuba melihat kepada beberapa tulisan yang ada persamaan, iaitu apabila penulis-penulis mengkaji tentang Syiah, satu benda yang penulis-penulis sepakat bahawa Syiah dia berasal daripada luar Islam, dia bukan daripada dalam Islam. Macam mazhab-mazhab empat, dia dalam Islam. Sumber rojokannya, sumber khilafnya, benda tu ada sumber daripada dalam Islam. Cuma tinggal khilaf-khilaf para mazhab a'immah ini ataupun a'immatul ahlus sunnah ini, khilaf mereka itu berkenaan dengan sumber mereka itu sahih ataupun dhaif. Ambilan mereka itu terkadang-kadangnya kuat, terkadang-kadangnya tidak kuat, tetapi masih di bawah bumbung ahlus sunnah. Syiah dalam semua rujukan kita dapati bahawa apabila para penulis cuba kaitkan Syiah, mereka akan kaitkan Syiah dia daripada benda luar masuk ke dalam. Kita boleh kata Syiah juga satu daripada apa yang Allah Ta'ala sebut di dalam ayat dia, iaitu mereka cuba yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Orang-orang luar daripada Islam, mereka cuba nak memadamkan cahaya Islam dengan mulut-mulut mereka. Maka ajaran-ajaran daripada luar masuk ke Islam itu satu daripada cara untuk mematikan kepahaman Al-Quran dan sunnah yang sahih. Tetapi Allah menjanjikan wallahu yutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan zahirkan nur Allah. Tuhan tak peduli orang kafir ini suka ke tak suka, Allah tidak peduli. Dalam ayat lain, liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih, seluruh isi agama itu akan dizahirkan. Walau karihal musyrikun, orang musyrik itu suka ke tak suka, Tuhan tak mau ambil peduli. Jadi itu janji Allah Jalla wa Ala. Mari kita tengok satu dua fakta ataupun nukilan yang dibuat oleh pejabat mufti wilayah persekutuan ini. Kita baca buku ni supaya bila orang marah ke kita, kita ada rujukan. Kalau kita ambil terus kitab besar-besar Ibn Taymiyah Minhajul Sunnah, nanti kalau orang marah kita, susah rujukan kita. Kitab tu muktabar, tapi benua kita tidak iktiraf. Jadi kalau kita ambil buku ni, kurang-kurang kita ada kabel. Jadi kalau orang marah kita, baca pasal Syiah kita tak pejabat mufti. Takkan pejabat mufti salah kot?
Jabat Mufti ni setara dengan Sahih Bukhari lah. Kita ada kita punya benteng itu. Tetapi kita ambil buku ini dan kita cuba rujuk dengan buku-buku yang lain. Baik, kita tengok muka surat keempat itu. Ini satu perkara yang kena disedari oleh orang-orang Islam, bahawa betapa dahsyatnya pahaman Syiah ini. Sesetengah pengkaji memperakui bahawa sumber prinsip tasyayyu' ni prinsip Syiah bermakna kepatuhan ketundukan. Konsep yang dipegang oleh Syiah itu konsep kepatuhan dan ketundukan mempunyai kaitan dengan ajaran Parsi berdasarkan beberapa fakta. Yang ni hasil daripada kajian pihak Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Itu kajian dia lah. Baik, fakta yang pertama, Ibnu Hazmin dan Al-Maqrizi menyebut bahawa golongan Parsi mempunyai kerajaan dan kuasa yang luas serta berpengaruh terhadap bangsa-bangsa lain, dan juga mereka mempunyai perasaan bangga diri sehingga mereka menamakan diri mereka bangsa merdeka, dan golongan para pemimpin mereka menganggap golongan lain adalah hamba bagi mereka. Ini dia buat cacatan daripada kita kata rekod klasik, dokumen lama-lama seperti yang dibuat oleh Ibnu Hazmin Al-Maqrizi, menyebut ada kaitan Syiah dengan Parsi. Sebab itu kubu Syiah dia duduk di Iran. Iran dahulu dipanggil Parsi, dahulu Rom, orang panggil Itali, tukar Rom. Quran menyebut Rom, hadis menyebut Parsi. Ada sahabat Salman Al-Farisi daripada Parsi. Jadi orang Parsi ini terkenal dengan orang-orang yang menyembah cahaya, seperti cahaya api, cahaya matahari. Kadang-kadang sebahagian mereka menyembah cahaya bulan. Janji dia menyembah benda-benda yang macam tu, jenis api macam tu, Majusi. Jadi Syiah ini hidup di situ. Maka bersesuaian dengan imam-imam dahulu, mereka menyatakan orang Parsi dahulu, di antara kebanggaan mereka ialah mereka menyatakan mereka adalah bangsa merdeka, lain daripada bangsa Parsi adalah hamba. Terutama itu adalah anggapan pemimpin-pemimpin Parsi, raja-raja macam tu. Apabila mereka diduga, yakni diuji dengan kejatuhan kerajaan mereka di tangan bangsa Arab, yang mereka anggap satu bangsa yang munduk dan lemah, ini merupakan malapetaka yang besar bagi mereka. Mereka mula melakar rancangan terhadap Islam dengan melancarkan serangan-serangan dari masa ke semasa. Tetapi pada setiap kali serangan itu Allah menzahirkan pihak kebenaran. Mereka kemudian menyedari bahawa tipu daya dan rancangan muslihat akan lebih berjaya. Oleh itu setengah mereka menzahirkan Islam mereka dan mengambil hati ahli-ahli tasyayyu' ini, yang ini mendekati dengan konsep kepatuhan, ketaatan. Diperkenalkan konsep kepatuhan dan ketaatan, konsep patuh dan taat kepada pengikut, bukan pada orang lain, kepada pengikut. Kerana Syiah itu bermakna pengikut. Orang-orang yang satu bangsa dengan mereka diperkenalkan konsep patuh. Macam Hitler perkenalkan kepada bangsa dia, patuh, taat dan patuh. Dengan melahirkan cinta mereka kepada Ahlul Bait dan melahirkan benci mereka terhadap kezaliman yang menimpa Sayyidina Ali, sebahagian anasir Parsi berselindung di sebalik penganut Syiah untuk memerangi kerajaan Umayyah, sedangkan hakikat sebenar yang ada dalam diri mereka ialah kebencian kepada Arab dan pemerintahan mereka itu. Subhanallah. Daripada awal lagi, kenapa orang Syiah ni benci pada Abu Bakar? Kenapa orang Syiah ni benci pada sahabat-sahabat? Lagi-lagi kerana fakta kuasa. Itu titik asal dia.
Bukan kerana Abu Bakar tak sembahyang subuh, kerana Abu Bakar tak tutup aurat, bukan kerana itu semua. Bukan kerana maksiat yang Abu Bakar lakukan, tidak. Lagi-lagi kenapa orang yang dia percaya itu tak ditabal? Itu konsep dia. Konsep dia bermusuh dengan satu orang kerana kuasa. Artinya wujudnya Syiah ini tak boleh dipisahkan dengan kuasa. Karena itu dia ini seorang politikus. Subhanallah. Politikus. Politik, ahli politik. Dia seorang yang berpemikiran, strategi. Dia rajulun siasi. Dia satu rajul siasi. Orang yang pemikiran politik dia hebat. Dia nak kuasa, dia nak mentadbir, dia nak membentuk, dia nak mengurus, masya-Allah. Sampailah apabila kerajaan Parsi jatuh di tangan orang Arab, kejatuhan Parsi di tangan pemerintahan Islam. Pasal itu Nabi lebih suka Rom menang daripada Parsi. Nabi suka Rom menang. Ghulibatir Rum. Nabi suka Rom menang daripada Parsi. Mudah nak mendekati orang Rom. Mereka beragama Kristian, mudah dekat. Daripada Parsi ni agama sembah api, agama lentang pukang, agama musyrikin, susah. Orang Parsi dia tak suka bila orang Arab rampas negeri dia. Maka dia ada kebencian pada orang Arab. Sampai hari ini Iran tidak pernah mengiktiraf Arab Saudi. Iran tidak pernah mengiktiraf negara-negara Arab. Bagi mereka Iran adalah Iran, Arab adalah Arab. Seperti mana Turki adalah Turki, Arab adalah Arab. Dia tak iktiraf sampai bila-bila dia tidak iktiraf. Kerana itu ikhwatul iman, apa dia buat untuk mengambil balik hati orang supaya terima dia? Maka dalam fakta yang pertama ini daripada Ibn Hazmin dan Al-Makhrizi, dia menyebut orang Parsi mula memperkenalkan konsep kepatuhan dan ketaatan kepada bangsa dia. Macam mana? Iaitu dia mengambil simpati daripada tragedi Sayyidina Ali ini. Ambil kisah itu, mengambil simpati, mengajak ummah ini simpati dengan Ali kepada Ahlul Bait. Sikit demi sikit membenci Arab. Kalau kita mula benci sikit demi sikit, akhirnya kita akan bermusuh dengan agama. Kenapa? Kerana bahasa Arab, tanah Arab, tempat tumbuh agama. Kita tanah Melayu ni saki-baki dia sampai. Arab, tempat tumbuh agama di situ. Bahasa yang mewakili agama bahasa Arab. Pasal itu Parsi, kita pergi ke Parsi, kita tak akan dengar orang cakap Arab. Dia ada bahasa dia. Dia iktiraf bahasa dia. Dan dia susah nak mengajak bahasa orang, bahasa dia kepada orang, susah. Di Parsi bahasa Parsi. Di Arab bahasa Arab. Dia tahu bahasa Arab, dia tidak cakap bahasa Arab, dia cakap bahasa Parsi. Dia menulis dalam bahasa Parsi. Orang kita kena belajar bahasa Parsi, kena terjemah kitab dia ke dalam bahasa Arab, masya-Allah. Maka akhirnya dengan otak politik ini dia berjaya memerangi kerajaan Umayyah. Dia berjaya runtuhkan daulah Islamiyah. Saya maksudkan ialah daulah Islamiyah Ahlus Sunnah. Dia berjaya runtuhkan. Sebab dalam buku-buku sejarah kebangkitan Iran sebagai negara Islam juga dikatakan daulah Islamiyah. Lepas itu dunia memakai Republic Islam of Iran, Republic Iran of Islam tu dia pakai, dia sandar pada Islam. Tetapi dia runtuhkan kerajaan daulah Islamiyah Ahlus Sunnah. Dia tegakkan apa nama kita panggil daulah Farisiyah. Dia tegakkan. Jadi bila dia tegak kerajaan dia ada dia punya pentadbiran. Karena itu bila datang Imam Khomeini dengan wilayatul faqih, Khomeini dikafirkan oleh imam-imam tua dalam mazhab Syiah. Mereka tak boleh terima cara Khomeini. Khomeini meruntuhkan fahaman lama, mendegakkan fahaman yang baru. Itu menunjukkan wilayatul faqih Khomeini, dia meruntuhkan daulah Islamiyah Ahlus Sunnah.
daulah yang kita faham cara Ahlussunnah diruntuhkan dan diangkat wilayatul faqih. Dunia seluruhnya menerima wilayatul faqih. Akhirnya semua negara-negara yang berjuang Islam dalam dunia mengiktiraf wilayah imamiyah itu. Sampai ke Malaysia mengiktiraf. Masya Allah. Jadi rupanya kebangkitan Syiah daripada Parsi ini bukan sebarang kebangkitan. Dia dirancang, dia disusun. Benci pada Abu Bakar itu sampai pada meruntuhkan sistem khalifah Islamiyah. Dia hasut. Dia nak peristiwa Karbala itu dihidupkan di negeri dia, dihidupkan, seluruh dunia meraihkannya. Dia nak. Kenapa? Itu cara meruntuhkan sunnah. Dan akhirnya dia berjaya. Di mana kita nampak dia berjaya? Hari ini bila kita sebut sesuatu berkaitan dengan Muharram yang menyerang kita sedara di kalangan kita. Dia penduduk tubuh. Iran tak payah hantar bom datang ke Malaysia. Oh, jangan. Depa ni semua duk merepek, duk cakap saya bubuk suara merepek. Iran tak serang kita. Tapi yang serang kita siapa dia? Yang serang kita orang Islam sama kita, mengaku Ahlussunnah, mengaku mazhab Syafi'i. Maka kita setuju tidak setuju, wilayatul faqih, wilayah imamiyah telah meruntuhkan siasah syar'iyah Ahlussunnah. Telah runtuh. Maka buku-buku di dalam tulisan Syiah diangkat. Wilayah imamiyah diangkat, Masya Allah. Diangkat wilayah imamiyah. Maka hari ini kita tak dengar dah. Jarang dah kita dengar tentang bai'ah yang berlaku di zaman Rasulullah. Bai'ah ni apa? Perjanjian. Hari ini kalau bahasa sindir menyindir, kita kata berkat Syiah itu naik, daripada bai'ah ditukar menjadi tahalluf. Tahalluf bukan bai'ah. Nabi tidak tahalluf dengan musyrikin. Nabi berbai'ah. Berbai'ah pada buat janji setia. Tahalluf daripada imamiyah, daripada wilayatul faqih, daripada orang Syiah yang masuk ke Malaysia. Akhirnya daripada saya sebut tadi siasah syar'iyah bercorak nafasnya menjadi siasah imamiyah farisiyah secara tidak sedar. Inilah yang dia hajat sampai hari ini. Inilah hajat dia. Dan hajat dia nampaknya telah berhasil. Beberapa penulis politik Islam di tanah air kita yang begitu hebat tulisan dia pun mengiktiraf wilayatul faqih oleh Khomeini. Masya Allah. Karena itu ikhwatul iman, saya tidak menyokong secara 100% apa yang disebut dalam fakta yang pertama ini, tetapi saya menyatakan kebenaran alam sedang berpihak kepada apa yang kita bacakan. Ya, hari ini kita pergi mana? Masalah tahalluf orang bangkitkan. Orang kata kerjasama. Sebenarnya tahalluf bukan kerjasama. Tahalluf kita memberi iktiraf kepada orang, memberi pengiktirafan hak hidup, hak agama, hak semua menjadi sama. Dia bukan menjadi adil. Adil memberi ketika diperlukan, adil memberi pada yang berhak. Tetapi tahalluf dia lebih kepada sama rata, sama banyak. Kalau hang boleh, pasal aku tak boleh. Maka beberapa perkara asas yang menjadi asas dalam Ahlussunnah tercabut. Seperti tidak boleh mengangkat orang kafir menjadi pemerintah. Itu ayat yang qat'i. Ayat itu mula ditafsirkan dengan nada tahalluf. Maka saya secara peribadi menyatakan bahawa siasah imamiyah farisiyah berjaya ditegakkan. Daripada awal kita habaq, daripada awal bencinya Syiah pada Abu Bakar bukan kerana Abu Bakar tak semayang, bukan kerana Abu Bakar maksiat, tapi kerana Abu Bakar tidak memberi khilafah itu kepada Ali bin Abi Talib. Benci dia pada Abu Bakar, benci di atas pemerintahan, kuasa. Maka tak mustahil di mana ada pengaruh Syiah dia membentuk kuasa.
Kerana itulah kerajaan Parsi bermusuh dengan kerajaan Arab. Dia tak boleh menerima Arab. Dia tak suka orang Arab. Maka dengan mengambil simpati pada tragedi-tragedi yang tertentu, seperti peristiwa Karbala, pembunuhan kepada Hasan Hussein, penyiasaan kepada Zainab, ini semua diangkat untuk mengaut simpati dunia, dan akhirnya dia dapat. Akhirnya Syiah telah menjadi satu wilayah al-faqih. Satu wilayah ni kita kata macam ayak tu berjalan tak bertepi, jauh dia berjalan, wilayah dia sangat jauh. Dia menari di Karbala, kita kacau bubuk di Malaysia. Itu nama dia wilayah, jauh wilayah dia. Subhanallah, tujuan dia untuk membuka wilayah demi wilayah syariat Farisiyah. Itu yang pertama. Saya rasanya secara peribadi saya bersetuju. Fakta yang kedua, orang Arab berpegang kepada kebebasan, manakala orang Parsi berpegang kepada kekuasaan diwarisi di dalam sesebuah keluarga. Mereka tidak mengenali makna pemilihan bagi khalifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat tanpa meninggalkan anak laki-laki. Ahli keluarga yang paling hampir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas baginda adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dengan ini, sesiapa mengambil alih tugas khalifah seperti Abu Bakar, Umar dan Uthman, maka mereka dianggap telah merampas khalifah dari orang yang berhak. Itu beza di antara tamadun Arab dengan apa yang orang Parsi faham. Orang Arab dia berpegang kepada kekuasaan, manakala orang Arab dia berpegang kepada kebebasan. Orang Arab dia ada kabilah. Dia ada suku. Dia berpegang kepada hak. Lepas itu orang Arab banyak bercakap soal hak. Pasal itu Nabi pun pernah berkata kan, wali nafsika alaika haqqa wali zawjika alaika haqqa. Diri kamu ada hak kepada kamu. Nabi kata tunaikanlah hak itu kepada yang berhak. Nabi bercakap soal hak. Tapi orang Parsi tidak. Orang Parsi ketika dia mengurus kerajaan Parsi, pada dia pengurusan kerajaan Parsi itu adalah hak warisan. Hak warisan. Daripada asal begitu, turun. Jadi apa yang dia terap daripada sirah Nabi, yang dia faham daripada sirah Nabi, Nabi mati tak ada anak lelaki-lelaki, tetapi Nabi ada menantu. Antara orang luar dengan menantulah orang dalam. Menantulah orang dalam. Orang luar, Abu Bakar ni orang luar, Osman orang luar. Antara Abu Bakar dengan Ali lah orang dalam. Ali panggil kepada Nabi bapa. Ali itu sepupu. Ali itu pula orang yang Nabi kasih. Abu Bakar mungkin Nabi hormat kerana pak mentua, kawan. Ini menantu. Subhanallah. Maka kalau Nabi tak ada anak laki-laki, apa yang Nabi tinggal itu menantu laki-laki. Ali bukan macam menantu hari ini, perangai macam hantu. Dah, Ali menantu yang misali, menantu yang baik. Ali ni menantu yang wara, saleh. Ada juga menantu tak cakap empat mentua, ada. Tapi di Pasir Dua Butir, tempat kita tak ada. Tapi Ali ini menantu yang saleh. Maka layaklah Ali mewarisi. Kenapa dia marah sangat dengan Abu Bakar? Kerana dia faham kata takhta, kuasa, khilafah adalah warisan. Warisan tak boleh diberi pada orang luar. Pasal itu dalam Syiah punya pemahaman harta pusaka, dia melibatkan warisan. Bukan orang tertentu boleh dapat pusaka dalam Syiah. Nanti kita akan jumpa macam mana Syiah membahagikan harta pusaka. Oh, sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Harta pusaka Rasulullah tu nak dibahagi macam mana? Allahu Akbar. Di kalangan para imam, kita satu orang Syiah dia mati, bahagian harta pusaka dia, imam ada hak untuk ambil. Masya Allah, jangan main wahai imam dengan dia tidak ada apa-apa, tapi imam berhak ambil.
Kerana imam itu siapa? Imam itu adalah wakil Allah. Ayah P pun jatuhlah daripada langit. Kesian dah. Jatuh sakit badan sebelah. Subhanallah, ikhwatul iman. Maka dari situ dia tidak boleh menerima pelantikan mereka ini kerana mereka merampas pemerintahan, kuasa, warisan. Baik. Mana dia? Maka mereka dianggap telah merampas khalifah orang yang berhak. Orang-orang Parsi juga tidak biasa melihat raja mereka dengan orang Parsi juga telah biasa melihat raja mereka dengan pandangan suci. Dengan pandangan ini mereka melihat Sayyidina Ali dan keturunannya. Asal itu memang ada dah begitu. Memang asal itu dah ada. Jadi dia masuk tu cantik. Dia tekak tu cantik. Dia masuk acuan tu elok. Tokok tambah dengan Abdullah bin Sabah lagi, dia masuk tu cantik. Garam, gula, cuka semua masuk cantik. Dia rasa manis-manis tu cantik dah. Memang orang Parsi daripada asal melihat raja dengan pandangan suci. Pasal tu pengaruh tu ada kat kita ni. Pengaruh kita, cuba tengok gambar hantua. Raja salah macam mana pun, raja adalah betul. Yang kata raja apa? Macam mana bahasa Hang Jebat? Raja, ada satu bahasa Hang Jebat, kan? Raja macam manalah Hang Jebat ada sebut satu bahasa. Lebih kurang maksud dia, kalau raja tu baik kita ikutlah, kalau raja tu tak baik kita tendang buang. Hang Jebat. Tapi Hang Tuah tidak. Hang Tuah kalau raja suruh bunuh, dia bunuh. Benar ke tak benar cerita Hang Tuah, wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Tetapi kalau itulah nak dikaitkan dengan orang dahulu, maka itu satu kebenaran. Raja ke siapa ke, betul. Betul. Dia tak lawan, dia tak apa. Dia tak apa. Pasal itu kalau raja mai ziarah rakyat, antum kalau ingat bahasa apa yang dia akan pakai? Raja kalau turun mai tengok rakyat, dia akan pakai bahasa apa? Tak tahu nah. Dia pakai bahasa mencemar-duli. Cemar-duli. Cemar-duli. Kenapa cemar-duli? Tak layak raja turun. Cemak. Kira cemak lah. Cemak. Sangat-sangat cemak. Wahai itu bukan cemak-duli. Itulah tugas raja. Raja bukan boleh duduk saja di kelab raja, dia minta kedarah ikut dan tak boleh. Raja kena tengok nasib rakyat. Raja kena tengok bumbung masjid bocor ke tak bocor. Raja kena tengok. Pasal apa? Di masjid ni hari Jumaat doa kat dia. Di sini bukan di kelab karaoke. Ada tengah dia duduk menari berdangsang, Tuhanku selamatkanlah raja kami. Tak ada. Di masjid. Tapi bumbung masjid pun raja tak mau tengok. Raja kapur namanya. Tak mau tengok. Tapi kalau raja turun sembahyang, raja dipanggil mencemar duli. Punya dahsyat kita mensucikan para raja. Sehingga kedudukan dia menziarah rakyat pun dikira cemar pada martabat dan taraf dia. Masya Allah. Begitulah orang Parsi dia melihat raja-raja dia. Jadi tak mustahil bila Salman Al-Farisi dikatakan daripada Parsi, orang Parsi melihat dia dengan kemuliaan, ditambah dengan tokoh tambah Abdullah bin Sabah, maka budaya itu tidak habis. Maka keluarga Rasulullah itu kena dimuliakan sampai kepada peringkat sesiapa sahaja tidak boleh mengambil apa-apa jawatan daripada rumah Rasulullah. Ramai daripada orang Parsi yang telah memeluk Islam tanpa membersihkan pegangan yang mereka warisi dari nenek moyang mereka, daripada i'tikad mereka. Dari masa ke semasa, mereka mula mewarnakan Islam dengan corak warisan pemikiran mereka. Yang ini berlaku. Yunani pun berlaku, Parsi pun berlaku. Yunan berlaku masalah ilmu kalam. Dia masuk Islam, dia tak buang hak lama-lama dalam kepala otak dia. Dia tak boleh buang. Dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad sallallahu, dia masuk Islam.
Tapi adat dia, pemikiran dia, tahayul dia, khurafat dia, cara dulu. Bila nak menikah, buang sihir. Mandi buang sihir. Mandi 7 bunga, subhanallah. Mandi tengok jodoh. Hang serasi tak serasi? Hang ni tak serasi, maplay dengan pono ni raksi tak serasi. Tengok dalam buyung. Bakar pungkuk buyung tu dengan arang, bubuh bunga banyak-banyak, potong 5, tengok. Tengok. Orang hari ni masuk Islam, tapi budaya khurafat ni tak boleh buang. Tak boleh buang. Orang hari ni, dulu time saya menikah tahun 42, Jepun attack Melaya time tu. Dulu kalau kita nak menikah, tak mau bagi hujan. Tak mau bagi hujan. Kan tempat mana dia tak ada, saya tak tahu. Ambil baju masam kita, balik anti bumbung. Balik anti bumbung, hujan tak turun. Kira gamaknya malaikat hujan tengok masam sangat, dia lari ke lain. Ada balin baju naik atas bumbung, panggil bomo, tolak hujan. Ya subhanallah. Masuk Islam, agama dia Islam, tapi dia tak boleh buang benda ni. Dia tak boleh buang. Sampai ke hari ni. Sampai ke hari ni. Sebahagian orang sampai hari ni, kalau dia nak buat rumah, kalau depan tu rumah kau rumah abang, rumah dia ke sini, dia kena buat rumah tak boleh lawan cahaya matahari. Nanti kak dengan abang seteru. Kalau kak dengan abang dekat rumah dekat-dekat seteru, dia kata tengok, pasal rumah hangpa ni lawan cahaya, seteru. Orang dulu kalau dia buat rumah, kalau pintu depan tiba-tiba daripada sana orang nampak terus dapur pula, pintu dapur dengan pintu depan tu terus satu garisan. Dia kata kalau sakit payah ubat. Ya, betul. Dia percaya. Masya Allah. Dia Muslim, tapi dia tak boleh buang khurafat itu. Dia tak boleh buang khurafat itu. Masya Allah. Bukan kata orang hari itu, orang hari ni. Bini dia mengandung. Mak mentua pesan siap-siap, jangan pergi mengai lah. Pesan. Jangan pergi mengai lah. Kalau ulang ke tikus ke masuk rumah, jangan katok lah. Ulang tu nak belik kita, belik mampu pergi. Tak apa, jangan katok lah. Dia Muslim, dia orang Islam, tapi dia tak boleh buang. Demikian orang Parsi, dia tak boleh buang. Mereka masuk Islam, tapi dia masuk dengan adat-adat Parsi, yang kata rebana, yang kata napiri, yang kata gong-gong, puja memuja. Masya Allah. Kerana itu kena dihati-hatikan. Maka betul lah kalau Syiah itu dia masuk dengan aliran-aliran yang begitu dahsyat, benar. Itu fakta yang kedua. Syekh Muhammad Abu Zur'ah berkata, kami percaya bahawa Syiah telah terpengaruh dengan pemikiran Parsi melampau tentang kerajaan dan pewarisan. Persamaan antara fahaman Syiah dan sistem Raja Parsi adalah jelas. Yang menyokong pendirian ini ialah kebanyakan golongan Syiah terdiri daripada penduduk Parsi dan pengikut-pengikut Syiah yang pada awalnya adalah daripada Parsi. Syiah dengan Parsi tak boleh dipisahkan. Pasal itu dia mau Najaf, dia mau kawasan Najaf, Karbala. Ini adalah kawasan suci dia. Kawasan suci bukan hari ni, daripada zaman dulu. Najaf itu kena diambil, Karbala itu kena diambil. Ada cerita dia, ada pengaruh dia. Benci. Orang Parsi masuk saja ke Basrah, masuk saja ke sebelah border Iraq ni, sudah bercakap Arab. Maka negeri Basrah itu, negeri kita panggil negeri ke Iraq ini adalah Arab. Bahasanya Arab. Arab tak tahu bahasa Parsi, orang Iraq tak tahu bahasa Parsi. Maka inilah kawasan-kawasan yang menjadi kebencian dia. Masya Allah. Kebencian dia, marah dia dengan orang Arab. Lebih-lebih Najaf itu termasuk daripada tanah Arab. Sepatutnya pelebaran berlaku dalam wilayah Parsi, Najaf itu masuk dalam peta Parsi. Tapi Najaf telah masuk dalam peta Iraq. Marah dia. Ini kawasan suci. Maka marah dia. Itu fakta yang kedua. Yang ketiga, ketika umat Islam membuka negeri Parsi, Al-Husain bin Ali telah berkahwin dengan salah seorang putri daripada Dajrat yang datang bersama tawanan perang lain.
Dari perkahwinan itu lahir Ali bin Husain. Orang Parsi melihat keturunan Al-Husain inilah yang layak mewarisi kerajaan Parsi. Mereka juga melihat bahawa darahnya mengalir dalam darah Ali bin Husain dan keturunannya adalah darah Iran dari sebelah bondanya. Anak kepada Yazdadraj ini, baginda adalah dari keturunan silsilah raja-raja Sasaan yang suci pada mereka. Ikhwatul iman, betul tak? Parsi dia sistem beraja. Dia semua syah. Semua syah. Sin alif ha syah. Semua syah. Syah itu bermakna raja. Betul tak? Raja-raja kita dulu semua syah. Tak ada raja tak syah. Sampai Syah Alam pun syah. Semua syah. Betul. Pasal itu dalam dokumen saya itu, saya punya dokumen Syiah tu kan, yang memerintah Syiah tu saya punya original. Ada seorang daripada RTM Ipoh, dia ni pun mangkap tu. Dia buat rakaman saya di Ipoh. Dia kata dia nak pinjam. Dia pinjam yang original ni sampai hari ni bayang dia tak nampak. Orang Penang kata kamjat tu. Saya tak ada lah, saya nak photo step. Yang saya duk bagi ke orang photo step tu dia tak penuh, dia hanya lampiran saja. Hak saya punya tu original. Dia ambil sembelah dia bawa pergi dia. Saya kata kat dia, bawa hantar, saya nak bagi kat hantar, saya tak ada, saya ada original. Hantar photo step, pulanglah balik pada saya. Pasal kita nak pakai, nak photo step lagi, nak buktikan pasal dianya habaq bagaimana pengislaman para miswara berlaku daripada kerajaan Iran. Pasal itu nama pun digelap dengan Syah, nak bagi ada hubungan kerajaan. Napiri, beberapa adat-adat istiadat raja, kain kuning, itu semua ada kena mengena dengan dia. Ada kena mengena dengan dia. Jadi hamba Allah ni sudah pergi rampas benda tu, dia tak bagi balik kepada saya. Jadi saya tidak ada original tu. Tapi saya akan tuntut di Mahkamah Tinggi, High Court. Kita sama di berjuta-juta. Ikhwatul iman. Jadi kerana itu betul lah, kalau kesinambungan kita ini, raja-raja itu kesemuanya Syah, nanti raja dengar dia marah kita. Tapi kesemuanya Syah. Kalau zaman dahulu lah, zaman kita mengaji mangkat di Julang, Sultan Mahmud Syah mangkat di Julang, Muzaffar Syah. Para miswara nama apa? Tak apa, tak keluar periksa, tak apa pun tak apa. Kesemuanya Syah. Jarang nama tidak Syah. Bila kata raja saja, mesti Syah di belakang. Wahai, kalau kita pergi tanya pada raja Syah ni mengikut mana, dia pun tak tahu, ekor kepala. Tetapi begitulah telah disusun. Kedatangan mereka, kedatangan yang dirancang, bukan kedatangan secara kebetulan. Kerana itu, ikhwatul iman, memang inilah yang disebut orang Iran, mereka lebih, orang Parsi, mereka lebih menyatakan keturunan Rasulullah itu di sebelah mereka, sebab ada daripada cucu Rasulullah berkahwin dengan orang berdarah daripada Parsi. Jadi dia kata lebih keturunan Nabi itu sebelah mereka. Faktor yang keempat, pengaruh Parsi terdapat dalam banyak riwayat-riwayat mazhab Syiah Imam 12. Dalam mazhab Imam 12, bila disebut riwayat, dikaitkan dengan kerajaan Parsi lama-lama. Dikaitkan. Imam 12 dikaitkan dia dengan kerajaan Parsi yang asal. Yang mengkhususkan Salman Al-Farisi radhiyallahu an dengan ciri-ciri dan sifat-sifat yang melampau tahap kemanusiaan. Imamiyah, Imam 12 itu, dia mensifatkan Salman Al-Farisi luar daripada sifat insaniyah, kemanusiaan. Kira Salman ni kira, oh Allahu Akbar, tak masuk dalam Imam 12, tetapi kedudukan dia hebat. Seolah-olah dia adalah kunci Islam di Parsi. Orang lain tak dapat Islam, dia dahulu. Dia berjalan, kena jual, kena lelong, kena tu, kena ni, sampailah dia menjadi Islam di zaman Rasulullah. Maka dia Salman Al-Farisi. Ada orang panggil Abu Hurairah Al-Makki, tak panggil. Umar Al-Makki, tak panggil. Uthman Al-Madani, tak panggil.
Tetapi Salman Farisi. Kalau Al-Yaman nama yang tak gah. Tetapi Rom dan Parsi, dua negara yang banyak Nabi hantar surat. Nabi hantar surat begitu banyak. Ini menunjukkan keistimewaan dia. Jadi Salman adalah pintu Allah di bumi. Orang yang mengenalnya adalah orang mukmin. Siapa mengingkarinya adalah kafir. Telah menjadi lumrah bagi golongan Syiah untuk memberi sifat-sifat yang mereka beri terhadap Salman ini kepada imam mereka yang 12. Itu dia. Siapa dia Salman di sisi Syiah? Salman itu adalah pintu Allah di bumi. Masya Allah. Salman adalah pintu Allah di bumi. Jadi kalau nak melalui agama, kena daripada Salman. Dia bukan syok Salman tu, dia syok Al-Farisi tu. Itu yang dia syok. Bukan dia syok apa. Subhanallah. Ikhwatul iman, tercatat di dalam riwayat palsu mereka bahawa Salman adalah salah seorang pengikut Syiah. Ini dakwaan sahaja. Sampai pada kita kata Imam 12 daripada Ali bin Abi Talib sampai Imam Mahdi, mereka bukan Syiah. Mereka tak ada kena mengena dengan Syiah. Imam Ja'far As-Sadiq, Imam Al-Baqir, Imam Sajjad, dia pun tak ada kena mengena dengan Syiah. Dia pun tak tahu pun Syiah tu. Ini nama dia lekat nama orang. Dia reka Imam Sajjad kata apa, Imam Baqir kata apa, Imam Al-Ridha kata apa, dia hanya reka. Kesemua itu tidak benar. Kesemua imam-imam 12 itu adalah imam ahlu sunnah. Mereka keluarga Rasulullah. Mereka orang baik, mereka orang saleh. Tapi Syiah ini menyalahgunakan nama mereka. Baik. Terdapat riwayat yang palsu daripada Syiah. Salman adalah salah seorang pengikut Syiah. Kerana mereka inilah puak-puak Syiah diberi rezeki. Masya Allah. Kerana Salman, Syiah mendapat rezeki. Dengan sebab mereka inilah puak-puak Syiah diberi pertolongan, dan melalui mereka juga puak-puak Syiah mendapat hujan. Kalau beginilah dia percaya pada Salman, Salman bukan orang. Salman adalah Tuhan. Ikhwatul iman, saya kalau cakap tentang Syiah ini, saya suka gandingkan mazhab Syiah ini dengan mazhab Sufi. Benda pelik-pelik ni dalam Syiah, dalam Sufi cukup banyak. Cukup banyak. Kalau kita katakan orang Syiah mengangkat kedudukan Salman begitu hebat, saling tak tumpah ayat dia, acuan dia, dalam Sufi pun macam tu lah. Dia pun angkat kedudukan Syekh Abdul Qadir Jailani itu, Allah. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Jailani itu imam sunnah, dia ahlu sunnah, tapi dia pun angkat Rabi'ah Al-Adawiyah itu. Benar ke tak benar, wallahu alam. Kalau Rabi'ah itu wujud, kita kena baik sangka 100% dia adalah ahlu sunnah. Tak mungkin wanita yang dikaitkan dengan saleh dan tinggi martabat di sisi Allah nak merepek sampai lagu tu. Tapi kerja orang Sufi ni begitu. Ada imam Sufi yang bernama Yazid Bustani. Yang ni Sufi total. Sufi total. Yazid Bustani. Nama pun cantik. Tapi jangan buh nama orang kita. Yazid tu bagus. Yazid Bustani. Yazid Bustani ni orang yang terkenal, orang Syiah ni, dia pun cakap merepek macam mana orang Syiah tadi. Pasal itu selalu saya katakan, Syiah itu adalah benih. Sufi dan tarekat adalah dia punya peranakan. Di mana ada Sufi, di situ Syiah mudah hidup. Di mana ada Syiah, di situ Sufi boleh hidup. Apa kata Yazid Bustani? Yazid Bustani satu hari orang tanya dia tentang ibadat. Pasal itu Dr. Zahir Hilali, murid kepada Syekh Albani, dia kata apa? Dia kata tidak pernah orang Syiah dan orang Sufi mengambil sunnah sebagai jalan mereka. Tidak pernah. Mereka akan ambil hawa nafsu sebagai peribadahan mereka. Orang tanya kepada Yazid Bustani tentang ibadah. Sahabat-sahabat buat ibadah.
Dia dengar, last kali dia jawab macam mana? Dia kata, ini jama'tu ibadati ahli samawati wal ardina as-sab'i faj'altuha fi makhdatin wa wada'tuha khaddi. Jangan bercakap soal ibadat. Aku himpun, dia kata, ini jama'tu ibadati ahli samawati wal ardina as-sab'i. Aku himpun ibadat makhluk 7 petala langit dan bumi. Aku himpun semua. Faja'altuha fi makhdatin. Aku letak di bawah bantai tidur aku. Wa wada'tuha khaddi. Dan bantai tu aku buat Allah pipi aku. Tu dia ibadat penduduk langit dan bumi. Pada dia bantai aja. Dia tu macam mana agak-agak? Merepek. Tetapi Yazid Bustani dikatakan imam yang zuhud, yang kasyaf. Tapi cakap merepek. Satu hari orang tanya pada dia, orang kata kita beribadat kepada Allah, kita dijadikan untuk beribadat kepada Allah. Apa dia jawab? Dia kata, ajibtu liman arafa Allah kaifa ya'buduhu. Ajibtu, aku pelik. Liman arafa Allah, bagi orang yang kata dia kenal Allah, kaifa ya'budu, dah kenal sembah buat apa? Oh, dahsyat. Gamaknya yang ni lah ni kawan-kawan kita duk ambil ni. Jenis sembahyang ingat dalam hati. Waktu sembahyang masuk dah hantar sembahyang, sembahyang dah. Tapi duk balik rokok, sembahyang dah. Bila hang sembahyang? Sembahyang batin. Mentah ke darah zahir, sembahyang batin. Balik rokok zahir, sembahyang batin. Dawam, salah dawam, sentiasa sembahyang. Gamaknya yang ni. Ibnu Arabi. Kalau Ibnul Arabi, Abu Bakar Ibnul Arabi, itu sunnah. Ibnu Arabi, yang ini sufi. Apa dia kata? Al-abdu rabbun wa rabbu abdun. Dengar bahasa dia. Ini ada dalam Futuhatul Makkiyah. Dia menulis kitab Futuhatul Makkiyah. Orang sufi dengan orang syiah ni sama, ikhwatul iman. Apa dia kata? Al-abdu rabbun wa rabbu abdun. Dia kata hamba itu Tuhan, Tuhan itu hamba. Subhanallah. Siapa bagi lesen dan tauliah cakap begitu? Siapa bagi lesen dan tauliah cakap macam tu? Ya laita syi'ri minal mukallaf. Oh, celaka, dia kata. Celaka sungguh, dia kata. Siapa yang suka bawa hukum taklif ni? Hukum taklif ni, habaq kata hak ni wajib, hak ni wajib, hak ni wajib, hak ni haram. Itu dipanggil hukum taklif. Dia kata celaka betul. Kalau orang kata kita kena wajib ni, haram buat ni, dia kata apa? In qulta abdun fazaka rabbun, wa in qulta rabbun fa anna mukallafun. Hamba adalah Tuhan, Tuhan adalah hamba. Kalau hang kata ini satu kewajipan, kepada hamba, sedangkan hamba itu Tuhan, adakah Tuhan terkena kewajipan? Masya Allah. Tapi orang tasawuf, dia mengaji bab ni, dia tak kata salah. Dia kata itulah bahasa ahli-ahli makrifat. Oh, dia belok lagi, dia backing lagi. Dia belok lagi. Kawan tu kata abdun rabbun abdun, hamba Tuhan hamba. Dia backing lagi. Dia kata itulah cakap makrifat. Kita ni orang syariat. Kita kena sembahyang. Depa ni orang wali-wali. Kan? Ada satu wali, dia jalan-jalan pergi Mekah. 14 kali dia pergi Mekah. 14 kali tak pakai kasut pergi Mekah. Kali ke-14 dia pergi Mekah tu, ini dicerita oleh Dr. Zahir Ihlali. Dia kali ke-14 dia pergi Mekah tu, dia tak pakai kasut, terkena duri. Subhanallah. Tak pakai kasut, terpijak duri, tertusuk duri.
Duri sembilu. Sembilu dua. Satu tak sakit, dua. Kena sembilu dua ni, dia tak cabut duri tu. Dia berjalan terhencot. Orang tanya kepada dia, Syekh, cabut. Dia kata, kalau aku cabut duri, batal tawakal aku. Subhanallah. Oh, dahsyat. Hak ni kalau Hindu jumpa, tuang susu pula. Ayah pin dia jumpa pun dia buh susu dan kaki. Hak ni kalau jumpa dia buh susu pula. Kalau aku cabut tu, batal tawakal aku. Nabi tengah baca khutbah, Nabi tengok Abu Israel kan. Abu Israel nazar nak duduk bawah panas. Nabi duduk baca khutbah, dia berdiri khutbah jemaah bawah panas. Nabi kata, tu apa pasal tu? Dia kata dia nazar dengar khutbah bawah panas. Nabi kata, sudahlah, suruh dia masuklah. Nazar apa merepek lagu tu. Nabi marah. Ini kena duri, dia tak mau cabut. Dia kata, batal tawakal aku. Merapu. Inilah orang Syiah, ikhwatul iman. Kerana itu, inilah orang sufi. Kerana itu kita kena hati-hati. Ada orang sufi dikatakan sembahyang selama setahun dengan satu wuduk. Maknanya setahun tak pergi jamban. Tak sembelit ke apa dia. Ini semua cerita. Tengok Doraemon lagi bagus. Dia pernah hampir dengar cerita lagu tu. Subhanallah. Yang Nabi sahaja tajdid uduk, tidur bangkit berlaku batal uduk, Nabi ajak ambil uduk, dia boleh ibadat setahun tidak dengan satu uduk. Subhanallah. Dalam beberapa kitab seperti kitab Syiarus Salikin, saya pelan sikit lah, Hidayatus Salikin, ini kitab-kitab salik ni, nak mendekat diri dengan Allah. Dia kata dalam kitab itu cara pemakanan yang mana bagus. Abu Bakar As-Siddiq makan 6 hari sekali. 6 hari sekali baru makan. Kita try tengok. Bukan makan, hisap rokok dah. 6 hari sekali. Mampu kena sawan babi. 6 hari sekali makan. Saya fikir ini bukan orang. Nabi kata pada sahabatnya suka sangat puasa. Apa Nabi kata? Sebaik-baik puasa Daud alaihi salam. Jangan kau sambung puasa kau Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Kecuali kalau sambung juga zahir satu benda, kafarah. Sama ada kafarah pergi buat orang tak sengaja mati ataupun kafarah siang hari dalam bulan Ramadan. Itu saja. Syahraini mutatabi'aini. Lain kalau puasa hari ni, besok tak puasa, raya. Puasa lusa, tula raya. Itu sebaik-baik puasa. Tapi Abu Bakar puasa ada apa ada, 6 hari makan sekali. Diet tak? Tidak diet. Habis apa? Yang Nabi saja balik ke rumah tanya kepada Aisyah, apa ada nak makan? Apa ada nak makan? Nabi tanya, apa ada nak makan? Waktu pagi, matahari belum segalah lagi. Aisyah kata, tak ada apa-apa ya Rasulullah. Tak apa, puasa. Baru puasa. Ini puasa ada apa ada, 6 hari makan sekali. Kalau kata Abu Bakar puasa seminggu 6 hari pun khilaf sunnah dah. Nabi saja makan hari-hari. Ada masa Nabi makan macam tak puasa. Sahabat kata, ada masa Nabi puasa macam tak makan terus. Tetapi orang boleh menulis, itulah dikatakan sadatus sufiyah, jalan sufi yang khilaf dengan sunnah Rasulullah. Oh, Masya Allah. Orang sufi ada satu hukum yang paling dahsyat berkenaan dengan puasa Ramadan. Tapi jangan cerita ke orang. Ini bahaya. Saya terdengar orang cerita dan saya cari-cari, saya jumpa. Hukum ini memang ada dalam kitab fiqh. Tapi bila saya selidik, saya mendapati hukum itu datang daripada beberapa ulama fiqh yang ada pengaruh sufi. Ada pengaruh, sikit pengaruh sufi.
Mungkin antum pun pernah dengar. Ingat Pak Amit berkali-kali dia cerita dengan saya. Bila Pak Amit cerita, saya pergi cari. Akhirnya saya jumpa. Orang antum dengar, kita puasa. Untuk apa kita puasa? Orang sufi kata ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu mardiyah, ammar, macam-macam lah. Salah satu yang kita nak rendam, nak celok, nak lebok nafsu ni dengan puasa. Jadi tujuan kita puasa itu apa dia? Kita nak mendidik dia lah, supaya dia menjadi nafsu yang diredai oleh Allah. Dia tunduk kepada Rabb dia. Supaya dalam doa yang kita baca, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Zakkiha ya Allah, cucilah nafsu kami ni ya Allah. Tapi anda tengok hukum fiqh yang ada dalam kitab sufi macam mana? Dia kata kalau satu suami di siang hari dengan puasa Ramadan, dia berhajat pada isteri dia. Dia hajat. Di sisi sunnah, kalau suami itu ada hajat pada isteri dalam bulan puasa, apa suami kena buat? Dia kena tahan nafsu dia. Puasa. Memang puasa nak didik nafsu. Bukan puasa nak layan nafsu. Tak payah puasa lah. Nabi kata pada sahabat yang kuat nafsu, puasa. Kepada lelaki-lelaki yang tak ada duit kahwin, puasa. Awak Nabi tahabat cara lain. Pergi kasih ke, pergi buatlah apa pun, pergi injek bagi mati nafsu ke, tarik orang nafsu bagi keluar ke. Tak, Nabi habaq puasa. Puasa lah nak kahwin. Tapi orang sufi dia ada dua hukum yang sangat-sangat mungkin kita boleh pakai bahasa moden ni agak what we say in Malay unik. Agak unik. Apa dia? Kalau suami ada nafsu kepada isteri siang hari dalam bulan Ramadan, maka suami boleh buka puasa dulu baru bersama isteri. Buka puasa. Untuk apa buka puasa? Tak mau bagi kena 2 bulan. Kalau suami dia tak mau buka puasa, maka suami bawa isteri dia safar. Maka Quran kata wa in kuntum marda aw ala safarin, maka safar, maka tak payah puasa. Dalam safar ambil hajatlah pada isteri, lepas tu balik ganti sehari, tak payah kena 2 bulan turut-turut. Quran kata kan wa in kuntum marda aw ala safar. Adakah bila Quran kata safar, Quran masuk safar macam ni? Mazhab Syafi'i sahaja safar maksiat tak boleh. Kalau tujuan safar nak buka puasa, bukankah maksiat tu? Tetapi orang sufi tidak peduli itu semua. Dia tak peduli. Pada dia logika centum jadi hukum. Tak ada akal sahabat yang kuat nafsu zaman Nabi. Bacalah, ya Rasulullah, halaqtu ya Rasulullah, waqa'tu imraati fi Ramadan. Habis pocik ya Rasulullah. Pasal apa? Waqa'tu imraati. Aku tak boleh tahan. Aku hambat bini aku dalam bulan Ramadan. Nabi kata, Masya Allah, hang ni apalah. Tak, bini aku tentu nak make up. Jahanam dia pun. Tak boleh tahan ya Rasulullah. Okey, Nabi kata merdekakan hamba. Tak ada. Sekupang tak ada. Siapa Nabi kata? Last kali hang puasa lah 2 bulan tok-tok. Puasa sebulan pun terlajak, 2 bulan 2 kali lajak. Aku terkena 6 bulan lepas tu sekali lagi. Jangan meluak ya Rasulullah. Okey, tak apa. Nabi kata, ambil carilah makanan, pergi bagilah orang miskin makan. Ya Rasulullah, aku pun pagi makan pagi. Nak bagi orang makan guna. Nabi tengok-tengok, fadhahika Rasulullah, senyum Nabi. Lagu ni pun ada juga. Nabi masuk ke rumah, bawa satu cepuang punya zakat tamar, bagi pada dia. Nabi kata ambil, balik ke kampung, cari orang yang paling susah, bagi dia makan. Dia kata, ya Rasulullah, orang paling susah tu aku. Subhanallah, hebat hamba Allah ini, cukup hebat dia, boleh dapat tokoh ma'al hijrah. Ya, kenapa Nabi tak habaq kepada dia? Lain kali safar lah. Apa hang ni mangkak sangat? Lain kali buka puasa dulu.
Lain kali safar lah. Tak dengarkah ayat Quran? Wa in kuntum ala safarin. Bila safar, tak payahlah bayar 2 bulan turut-turut. Bayar sehari sudahlah. Hukum ada, tapi asal usul tidak ada. Terkadang-kadang bukan kita mengejek hukum, tapi kita bertanya asal usul di mana. Sampai terkadang-kadang hukum itu macam mencari. Macam dia mencari. Tapi kita tidak mencela. Kadang-kadang itu dipakai mewakili mazhab-mazhab tertentu. Betul. Kita tidak mencerca. Tetapi kita bertanya, di zaman Nabi sahaja lain kesnya, ijtihad kita lain pula kesnya. Karena itu kita kena berhati-hati. Karena itu kita ikhwatul iman, selalu saya nyatakan, kita ini ahlus sunnah. Kita bukan syiah, kita bukan sufi, kita ahlus sunnah. Ahlus sunnah, antum cuba dengar satu hadis ini, kemudian saya sebut bagaimana Ibnu Hajar Asqalani dia faham hadis ini untuk kita faham ahlus sunnah. Iaitu hadis Imam Bukhari berkenaan dengan Al-Bara' bin Azib. Al-Bara' bin Azib, satu hari Nabi kata pada dia, Nabi kata, Bara' idza akhazta madja'ak, kalau kamu nak masuk tidur, ambil ayat semayang, fatawadda, ambil ayat semayang, wudu'aka lis-salah, sebiji macam nak semayang. Ambil ayat semayang sebiji macam nak semayang. Summa, kemudian Nabi kata, ittaji', rebah, baring, duduk atas tempat tidur. Kalau boleh tidur ke sebelah kanan. Summa qul, masa nak lena-lena tu kata di mulut. Kata apa? Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bin nabiyyika alladhi ursilta waj'alhunna min akhiri kalamik. Baca hak tadi, baca doa itu. Jadikanlah doa itu sebelum kau lelap mata engkau. Fa in mutta min lailatik mutta wa anta 'ala al-fitrah. Kalau hang matilah malam tu, hang mati di atas fitrah, di atas Islam, bersih hang. Bara' bin Azib, apa dia kata? Faradadtuhunna li astadhkirahunna. Aku pun ulang doa Nabi ajak tu, ulang. Aku pun ulang, Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik. Aku ulang. Tiba-tiba sampai pada kalimah yang Nabi ajak. Nabi ajak kalimah amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bin nabiyyika alladhi arsalta. Nabi ajak. Nabi kata di antara benda kita ucap masa nak tidur, amantu bi kitabika alladhi anzalta. Aku beriman dengan kitab yang kau turunkan. Wa bin nabiyyika alladhi arsalta. Aku beriman dengan nabi yang kau utuskan. Bara' bin Azib ni kerana dia duduk mengapai, dia tersalah sebut. Apa dia sebut? Dia sebut amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika alladhi arsalta. Nabi ajak perkataan Nabi, dia baca Rasul. Nabi dengar dia ulang lagu tu, terus Nabi kata kat dia, Nabi kata la qul amantu bin nabiyyika alladhi ursilta. Kalimah Nabi jangan tukar dengan kalimah Rasul. Tempat kena letak Nabi, letak Nabi. Tempat pakai Rasul, pakai kalimah Rasul. Jangan macam lain. Aku ajak macam lain. Kenapa hang hafal lagu lain? Nabi ajak doa kepada Allah. Ikhwatul iman, antara kalimah Nabi dengan kalimah Rasul, ma muskilah. Tak ada beza apa. Nabi, Rasul lah. Kerana yang dia maksudkan di situ adalah utusan Allah. Tapi ketika Imam Ibnu Hajar dia membahas ini, apa dia kata? Kata Imam Ibnu Hajar, dengan Nabi membantah Bara' bin Azib, kalimah Nabi jangan tukar pada kalimah Rasul. Kalau Nabi ajak lafaz itu Nabi, baca Nabi, jangan baca Rasul. Jangan pandai-pandai tukar. Apa mafhum dia?
kata Imam Ibn Hajar, menjadi mafhum kepada kita, apa dia? Anna alfadhal adhkari tawqifiyah, menunjukkan lafaz-lafaz yang terkandung di dalam doa itu adalah hukum taufiqiyah, hukumnya kena ikut, tidak boleh diubah, walaupun baris, walaupun kalimahnya yang datang daripada Nabi kena buat demikian. Kenapa? Kata dia, walaha khasaisun wa asrarun, kerana pada apa Nabi ajak itu ada keistimewaan dan ada rahsia. La yadkhuluha al-qiyas, jangan mengkias-kias. Kalau kita mengkiaskan Rasul dengan Nabi, apa beza saja? Tak ada beza, ala kicik saja. Nabi ajak selawat Ibrahimiyah, kita baca selawat syifa, selawat juga. Orang Kelantan kata gapo ni, gapo ni, baloh nak baloh tak baloh gapo. Allah sikit punya hal, sikit punya hal tak boleh, tidak boleh. Kenapa kata dia fatajibu al-muhafazah 'ala al-lafzi alladhi waradat bihi, wajib memelihara lafaz-lafaz yang sahih yang datang dari Nabi. Itu Ahlussunnah. Masya-Allah. Masya-Allah. Kerana itu ikhwatul iman, kerana itu kita tidak akan ikut Syiah sampai bila-bila. Kita tidak akan ikut Sufi sampai bila-bila. Pasal apa? Pasal kita sangat memelihara perkara-perkara itu. Maka yang dia cuba nak buktikan pada malam ini ikhwatul iman, Sufi adalah Syiah adalah mazhab yang bukan daripada Islam, pahaman yang bukan daripada Islam. Dia luar daripada Islam, dan tujuan dia apa? Dia nak membina wilayah, nak mengambil imamah. Imamah yang dia faham apa dia? Kuasa. Dia nak membentuk kerajaan dia. Dia nak membentuk siasah dia. Hari ini kalau kita kata bukan 100% dia berjaya, agak peratus tinggi, 60% dia telah menguasai pasaran politik dunia. Subhanallah, dia berjaya. Dan hari ini saya beritahu pada antum, kalau mana-mana kerajaan dalam dunia ni yang nak bangkit dengan nak membina kerajaan Islam, kalau mereka tidak memandang ke Iran, agak tempang perjalanan mereka. Antum setuju tak? Mana-mana negara yang dia nak membentuk kerajaan Islam, kalau dia tidak melihat dan tidak belajar daripada Iran, mesti tempang politik dia. Kenapa? Iran telah diiktiraf oleh dunia politik siasah Farisiyah. Wilayatul faqih, wilayatul imamah telah berjalan. Akhirnya bila kata Republik Iran, Iran nombor satu, Iran nombor satu, Iran nombor satu. Nama je Ahlussunnah tapi penakut. Tengok Iran, Syiah pun dia berani. Hebat. Udara politik telah berubah. Nafas politik telah berubah. Secara tidak sedar dunia memberi pengiktirafan kepada siasah Farisiyah. Saya tidak kata dia daulah Islamiyah, saya guna kalimah daulah Farisiyah, siasah Farisiyah. Kerana akaknya adalah syirik kepada Allah. Akaknya melaknat, meludah para sahabat, para a'immah Ahlus Sunnah. Dia bukan daripada Islam. Itu yang kita pelajari pada malam ini. Kerana itu ikhwatul iman, sangat pentinglah dalam dunianya akhir ini kita meminta petunjuk daripada Allah. Antum selalu kita baca doa kan? Doa yang orang suka baca, Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'. Doa ini Al-Hafiz Ibn Kathir dia mensahihkan doa ini. Dia kata ini adalah ma'thur daripada Nabi. Dalam tafsir dia, ketika dia tafsirkan suratul Baqarah ayat 213, dia bubuh doa ini. Tetapi doa yang Ibn Kathir bubuh ni, dia ada sambungan dia yang kita potong. Kita baca Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Itu kita baca kan. Tetapi yang warid daripada Nabi, dia ada sikit sambungan dia. Wala taj'alhu multabisan alaina fanadhillu
waj'alna lil muttaqina imama. Itu sambungannya. Atas tu kita tahu makna dia kan. Yang benar itu tunjuklah pada kami yang benar, rezekikan pada kami untuk ikut kebenaran. Yang salah itu tunjuklah kepada kami wajah salah, rezekikan kami menjauhi kesalahan. Yang bawah itu wala taj'alhu multabisan alaina. Ya Allah, janganlah yang salah itu menjadi pakaian dalam hidup kami. Fanadhillu, kami akan sesat. Kami tak sedap kata kami sesat. Bila benda salah, dia menyelubungi, dia menutup udara alam. Kita adalah makhluk daripada alam ini. Kita takkan sedap. Maka kita minta pada Allah, wala taj'alhu multabisan alaina. Jangan yang salah itu menjadi selubung pada kami. Dia jadi pakaian yang tutup sampai hilang wajah kebenaran. Hari ini ikhwatul iman, politik Iran telah menutup siasah syar'iyah. Tutup. Hari ini kita bercakap tentang akidah ahlu sunnah. Orang kata tak apa Syiah pun janji dia mau Islam. Tak apa Syiah pun. Marhaban Syiah. Tak apa dia kata. Gapo Syiah ni gapo. Tak apa Syiah. Syiah tak apa. Yang tak boleh apa dia? Syiah tak apa. Yang tak bolehnya subuh tak baca kunut. Yang tu you better be careful. Yang tu bukan kata kesalahan. Itu adalah kriminal. Mandatory 3, 2, 4 kerja berat. Boleh kena gantung sampai mati. Apa pasal? Syiah tak apa. Syiah tak ada masalah. Mengajilah Syiah, kawallah dengan Syiah, tak ada masalah. Kenapa? Wilayatul faqih Imam Khomeini, imam-imam Syiah telah berjalan ke seluruh dunia. Ya Allah, waj'alna lil muttaqina imama. Pilihlah kami ya Allah menjadi pembimbing kepada orang-orang yang nak bertakwa. Supaya kita menjadi petunjuk pada orang nak kembali kepada Allah. Kerana itu ikhwatul iman, kita tak rasa rugi. Kita mengaji bab Syiah ni, kita tak rasa rugi. Walaupun ada orang duk komplain, tak ada buku lain nak baca. Ada suara-suara tu main dah, tak ada buku lain. Tak apa, kita nak tahu. Kita tak bermusuh dengan Syiah, tapi kita nak beritahu pendirian kita tentang dia, sebagaimana dia beritahu pendirian dia kepada kita. Pendirian dia kepada kita, Abu Bakar kafir. Pendirian kita kepada dia, dia bukan dari Islam. Dia nak makan, dia nak minum, itu hak dia. Dia punya pasal. Dia susah, kita nak tolong. Kita tolong orang zaman dulu, tolong anjing pun boleh masuk syurga. Takkan kita tolong manusia tak masuk syurga. Tetapi nak iktiraf kita daripada dia, dia daripada kita, nahi. Kabi-kabi nahi. Tak boleh. Kita tak boleh buat. InsyaAllah ikhwatul iman, lagi sekali kita akan tengok mufti pula dah. Apa dia? Pejabat mufti wilayah, dia nak beri 1-2 kepada kita. Syiah ni pula ada dia punya geng reformasi. Syiah ada reformasi. Kalau Kristian ada Katolik, ada Ortodok, tu mazhab-mazhab yang berpecah, yang tak puas hati dengan Kristian, maka Syiah pun ada reformasi dia. Dia ada Syiah Ghulat, ada Syiah Ismailiyah, ada Syiah macam-macam lah. Kita akan jumpa. Syiah Haram Jadah pun ada juga. Kita boleh jumpa. Nanti kita akan tengok. Zaidiyah, Imamiyah, dia akan beritahu 1-2 perkara tentang perkara itu. Kita akan tengok tanda-tanda dia, insya-Allah. Ada juga Syiah Bora. Kalau di Kelang, Syiah Bora. Yang saya tengok Syiah Bora di Kelang, dia pun ada masjid sendiri. Saya masuk pergi masjid sendiri, Syiah Bora. Syiah Bora. Kalau dia main Pulau Pinang, Syiah Borak nama dia. Baru dia adakan. Wallahu ta'ala alam. Semoga dirahmati Allah dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.